dalam pelaksanaan you all punya projek lah, okay, projek tugasan. Untuk makluman anda semua, Johor telah berpindah kepada fasa 4. Jadi kebanyakan daripada aktiviti masih telah mula kata lebih linear lah, alright, lebih linear. But we are still what we call it proceeding with online punya arrangement lah, sebagaimana kita dah buat sebelum ni. Because there are few students contacting me asking is it possible for us to have like a site visit to the what we call it construction or civil constructions project, and because of we are also already shifting from phase 3 to phase 4, but it actually depends on the location or site itself and also the approval from the university, right? So as for now, we are still maintaining on the e-learning basis because many of the students are not on campus. So if we arrange for the what we call it site visit, not many of you can participate because you are still at home. All right, but we still have a few weeks and few months time, and we can see if we got able to visit some construction sites, then we will go and proceed. All right, but as for now, we are still maintaining on the online basis. All right, so I already put the link for our assignments, poster number 1 in the e-learning. The due date is on Sunday, 31st of October at 11:59 p.m. All right, don't be late. Okay, and I also put the attendance for today's this morning class at our WhatsApp group. All right, so there are 2 sessions, session 1 and session 2. Please don't mix up. Okay, please don't mix up. If you are section 1, so you register in section 1, and if you are section 2, register on section 2. All right, so we straightly proceed with our topic this morning. Is an introduction only, so it's a very straightforward, simple task. All right, later next week, then we continue on the earthwork. All right, so did you guys study on the CESMM this semester? Study CSMM tak? Ke MNE? Work measurement. Ni berapa orang yang ada kat kelas aku ni? Ke semuanya online patut tidur ni? Rasanya belum belajar lagi, doktor. Belum belajar. Semester ni MNE punya measurement Mechanical electrical work measurement ada? Tak ada. Tak ada. Habis measurement you belajar measurement apa semester ni? Semester ni tak ada measurement. Oh, semester ni tak ada measurement? Tak ada. Wow. Oh, tak ada Ingat kan ada semester ni. Yang dengan Dr. Sarajul tu tak ada tak apalah. Hanya kau seorang saja yang hidup ni Azlali, yang lain semua. Dengan Dr. Sarah je tu belajar cost planning. Belajar cost planning? Tak apalah, nanti saya tengok. 3 berapa Saya tak ingat. Mungkin tahun 4 kot yang tu. Okay, tak apa. Alright, so this is actually an introduction to our civil engineering area. Alright, because for your information, when we conducting or proceeding with the construction project, so normally the construction project can be divided into a building projects and also a civil engineering projects. Alright, so kalau untuk kerja-kerja pembinaan, kebiasaannya kita akan bahagikan lah. Okay, mereka-mereka yang berada dalam industri akan membahagikannya kepada 2 lah. Satu adalah kerja-kerja bangunan dan satu lagi adalah kerja-kerja kejuruteraan awam dan infrastruktur. Alright, so kerja-kerja bangunan adalah sebagaimana yang telah you pelajari dalam teknologi binaan 1 dan 2. Juga di dalam pengiraannya adalah berada di dalam construction measurement lah, measurement 1 dan measurement 2.
Alright, di mana di dalam bangunan anda akan terlibat daripada peringkat awal iaitu kajian keberkesanan tanah. Alright, ujian tanah, okay, you all buat trial pit apa semua tu, sehinggalah kepada reka bentuk yang special, reka bentuk yang tinggi, menggunakan acuan-acuan yang special, menggunakan crane-crane yang special dan sebagainya. Dan juga daripada pasca tingkat lah, daripada satu tingkat, basement ke bawah dan juga terus naik kepada bangunan yang tinggi. Alright, seperti kaedah-kaedah bagaimana membuat basement, kaedah bagaimana untuk buat piling. Alright, at the same time macam mana ia gunakan pumping yang berteknologi tinggi untuk pump konkrit daripada tingkat 1 hingga tingkat 40. Bagaimana you pasang cladding, wall cladding, glass cladding dekat bangunan Burj Khalifa, apakah bentuk crane yang ada dan sebagainya. Semua itu sepatutnya telah berada di dalam anda punya pengetahuan lah. Alright, kerana ia telah ditutup pada beberapa semester yang lepas. So ini adalah bahagian yang kedua iaitu merangkumi kerja-kerja kejuruteraan awam yang mana kita lah sebagai QS ataupun construction memang akan terlibat secara direct sama seperti bangunan untuk kita membantu dalam memberi nasihat tentang bagaimanakah reka bentuk yang sesuai, untuk memberi nasihat dari segi kos dan juga dari segi kaedah pelaksanaan projek ataupun procurement, and at the same time turut terlibat dalam aspek yang dipanggil sebagai measurement ataupun pengukuran kuantiti bagi kerja-kerja kejuruteraan awam. Alright, jadi dalam kejuruteraan awam ni bila you lihat dia punya ruang lingkup tu, dia ada banyaklah item-item yang terlibat seperti structure, seperti wastewater, applied mechanic. Ini semua adalah item yang di dalam civil engineering. So it's more towards orang kata elemen-elemen projek yang special lah, special. Jangan terkeliru dengan civil engineering yang di bahagian structure. Okey, sebab structure ni dia fokus kepada bangunan-bangunan. Alright, tentang bagaimanakah bentuk rupa tiang, bagaimanakah dia punya ketebalan jenis konkrit dan sebagainya. Itu semua purely structure lah. Yang kita belajar pada semester ni bukan itu, tetapi adalah civil engineering projects. Alright, civil engineering project. Okay. So civil engineering is a professional engineering discipline that deals with design, construction and maintenance of the physical and naturally built environment, which include the public work such as roads, bridges, canals, dams, airports, sewage system, pipelines, structural component of buildings and railway. Ini adalah yang dimaksudkan di dalam civil engineering project. Alright? Dia bukan lagi melibatkan pembinaan bangunan rumah, bangunan kediaman dan sebagainya. Tidak. Dia meliputi kerja-kerja kejuruteraan awam dan juga kerja-kerja infrastruktur lah. Kebanyakannya kita panggil juga sebagai kerja infrastruktur. Okay, civil engineering is traditionally broken into a number of sub-disciplines and is considered as the second oldest engineering discipline after the military engineering. Daripada situ juga kita dapat melihat bahawa civil engineering ini banyak dilaksanakan oleh public sector lah, ataupun pihak kerajaan. Alright, kerana bahagian civil engineering ini merupakan salah satu daripada keperluan di dalam pembayaran yuran bagi kediaman dan sebagainya, bagi cukai-cukai pendapatan dan sebagainya. Jadi ia diuruskan oleh kebanyakannya oleh pihak kerajaan sendirilah. Alright. Okay, so bila kita melihat kepada subdivision tadi tu, so dia ada banyak subdivision di dalam projek kejuruteraan awam ni. Alright, antaranya adalah berkenaan dengan coastal engineering. Okay, ini contohnya yang melibatkan yang melibatkan item-item binaan seperti pelantar minyak, okay, item-item luar pantai seperti breakwater, okay, seperti kita punya dinding-dinding penahan ombak, dinding-dinding pemecah ombak. Okey, semua itu adalah di bawah coastal engineering. Kemudian construction engineering, yang ni yang biasa kita dapat dalam yang ini biasanya dia bersangkutan dengan bangunan lah. Okey, contohnya kalau macam kita buat dam contohnya kan. Then dalam bangunan dam tu kita ada construction of the dam itself. Then dia akan masuk dalam construction engineering. Kalau item-item melibatkan jambatan semua, dia akan ada kiraan untuk earthwork engineering.
Alright, dan kebanyakan daripada projek-projek dam, projek-projek railway dan sebagainya pun akan melibatkan environmental engineering, iaitu pengurusan alam sekitar, okey. Forensic engineering melihat kepada more kepada kegagalan projek lah. Alright, kadang-kadang kita buat projek-projek kejuruteraan awam, okay, contoh kita buat pipeline tu pecah, okey, kita melihat dari segi apa sebabnya semua, so dia akan masuk kepada forensic engineering. Geotechnical more kepada sloping, more kepada earthwork, more kepada kerja-kerja yang melibatkan tanah, kerja-kerja yang melibatkan aliran hujan dan sebagainya. Manakala untuk transportation engineering ni seperti itulah, jalan raya, jalan kereta api, lapangan terbang, okay, pelabuhan, itu semua di bawah transportation engineering. So bila kita kata tentang civil engineering, dia akan tak lari daripada semua elemen yang ada ni lah. Alright. So di dalam kita punya topik pada kali ini, apa yang kita akan lihat adalah structure, sewerage treatment plant, roads, marine structure, okay. So including juga dengan dengan port dan sebagainya. Alright, di bawah di marine structure lah. So di dalam topik kita pada semester ni kita akan lihat kepada item-item ini, which is called an infrastructure work or also civil engineering works. Alright, so saya harap anda dapat differentiate between civil engineering project dengan construction projects. Alright, siapa pula civil engineer? Civil engineer is a person who practice civil engineering in the application of planning, design, constructing, maintaining and operating infrastructure while protecting the public and environmental health. Okey, di dalam projek civil engineering ini, dia ada sedikit perbezaan dengan projek construction, di mana di dalam projek civil engineering ini, kebanyakan daripada pengurus projeknya adalah civil engineer. Okey, berbanding dalam projek bangunan, selalunya dia punya project manager ataupun dia punya arkitek atau designers adalah architects, okey, ataupun QS ataupun project manager. Tetapi di dalam kerja-kerja civil engineering ini, kebanyakan daripada designers ni bukan arkitek tetapi adalah civil engineer sendiri. Dan mereka jugalah orang yang biasanya menguruskan projek ini. Jadi QS, arkitek semua dia akan masuk sebagai orang kata apa, sub profession di dalam projek kejuruteraan awam lah. Kebanyakannya dihandle oleh civil engineer kerana mereka ada pemahaman yang khusus tentang tentang projek yang nak dibina lah. Alright, so itu adalah civil engineer. And then untuk kerja-kerja kejuruteraan awam juga dia ada jenis kontrak yang berbeza. Alright, biasanya dia akan menggunakan kontrak yang dinamakan JCT lah. Alright, JCT form of contract, yang mana dia punya content di dalam JCT ini adalah lebih sesuai kepada kerja-kerja yang melibatkan kejuruteraan awam. Sebab kerja-kerja kejuruteraan awam ni dia banyak special item. Alright, dia banyak menggunakan bahan-bahan yang special. Dia banyak menggunakan mesin-mesin yang special. Jadi dia ada banyak contractual di antara employer dan employee, employer dan kontraktor di dalam di dalam projek itu. Jadi kalau kita pakai JCT apa semua boleh, tetapi akan ada banyak amendment ataupun akan ada banyak addendum, tambahan di dalam di dalam kontrak. Alright, jadi di dalam JCT kontrak ini kita lihat dia lebih mudah lah untuk kerja-kerja kejuruteraan awam ni untuk ambil. Alright. Dan selain daripada itu juga di dalam aspek measurement, alright, kita tidak menggunakan SMM 2, alright, kita menggunakan apa yang dipanggil sebagai Malaysian Standard Method of Measurement for Civil Engineering Work yang first published pada 2003. Alright, yang ini anda akan lihat nanti dalam tahun 4 nanti bagaimana anda mengambil civil engineering measurement. Okey, dan dalam itu nanti anda akan menggunakan orang panggil sebagai MyCISM. Alright, kita tak panggil MySMM, tapi yang ini kita panggil MyCISM, iaitu ia adalah standard method of measurement untuk kerja-kerja kejuruteraan awam. Alright. So ini adalah antara item lah yang ada di dalam civil engineering work measurement.
Alright, bermula daripada definition, how we prepare the PQ sampailah kepada item-item yang spesifik kepada kerja-kerja kejuruteraan awam seperti soil investigation works, demolition works, earthwork, alright, road works, drainage, pipe works. Alright, dia tidak melibatkan projek secara total, tetapi dia melibatkan elemen utama dalam projek. Alright, metal work, timber work, semuanya akan ada di dalam My CESMM ni lah. Dan apabila yang ni atas yang telah dibuat lah, okay, untuk yang pertama tu. Alright, jadi itu pengenalan kita pada pagi ni berkenaan dengan civil engineering works. So adalah sangat penting, okay, untuk anda semua memahami dan membezakan antara kerja-kerja kejuruteraan awam dan juga kerja-kerja bangunan. Dan daripada situ nanti bila kita fokus kepada satu-satu tu, anda akan nampak bahawa kita tidak fokus kepada kerja bangunan tetapi adalah more kepada kerja infrastruktur. Itulah sebenarnya akan kita lihat pada semester ni lah. Alright, jadi bermula pada minggu depan kita akan mulakan dengan kerja-kerja earthwork. Saya akan masukkan nota di dalam e-learning sebentar lagi untuk you all buat reference sebelum kelas, dan sekiranya ada apa-apa pertanyaan anda boleh tanya dengan saya lah. Alright, so far ada apa-apa soalan? Ada Doktor. Okay. Tak ada sebab dia forward saja. Nanti baca je lah nota tu. Untuk yang asas sebagai pengenalan, dan yang lebih detail nanti yang akan masuk exam apa semua, test semua adalah bermula pada minggu depan. Alright, so pastikan anda submit assignments pada hari Ahad dan juga orang kata scan your attendance ya untuk hari ni. Okay, so jika tak ada apa-apa lagi habis kat sini untuk pagi ni, dan anda bolehlah sambung rehat di hujung minggu, dan kalau ada assignment tu bolehlah sambung buat. Alright, okay, thank you semua. Jaga diri baik-baik. Jumpa lagi. Bye-bye. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Thank you. Thank you, Doktor. Okay.